zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu mana berlaku satu peperangan, sahabat lepas pada gugur syahid ramai sahabat-sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula tanya sahabat-sahabat, siapa yang gugur syahid? Orang ni pun sebut, orang ni syahid, orang ni syahid. Rasulullah sebut nama dia, kemudian Rasulullah sebut syahid. Kemudian bila sebut nama seorang tu, Rasulullah kata syahid, syahid, syahid. Sampai ada seorang sahabat tu, bila sebut nama dia, zaman Rasulullah ni, dia gugur juga, sebut nama dia. Rasulullah kata tak, dia bukan syahid. Tempat dia aku tengok dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut dalam neraka, terkejut sahabat. Aku tengok dia dalam neraka sekarang. Rasulullah sebut demikian. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dia dalam neraka, padahal dia gugur dengan orang ramai yang gugur syahid, kenapa dia dalam neraka? Sahabat pergi cari, pergi ke rumah dia, tengok, cari benda apa yang menyebabkan dia masuk dalam neraka Allah. Cari punya cari, rupa-rupa kat rumah dia ada satu pasang baju besi perang yang disembunyikan dalam rumah dia. Waktu mana dia rebut, dia curi waktu mana harta rampasan perang. Kerana baju tersebut menyebabkan dia masuk dalam neraka Allah SWT. Waktu mana dia mati, dia bawa harta tersebut. Dia tak bawa pun. Dia tak bawa pun harta ni sendiri. Bila dia tak bawa harta ni, tapi kerana harta itulah dia masuk dalam neraka. Manfaat apa dalam hidup kita? Kalau kita rumah besar, bila kita masuk dalam kubur, tiba-tiba masuk neraka terus. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakullan akhadna bi dhanbihi faminhum man arsalna 'alaihi hasiba ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا في الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Semua yang terjadi itu kami ambil daripada dosa-dosa yang kamu lakukan. Ada di kalangan kamu yang telah kami hantar yang disebut dengan hujan batu yang lebat, yang jatuh ke atas diri kamu, menyebabkan mati bergelimpangan di kalangan kamu itu. Ada di kalangan kamu yang telah kami hantar petir menyambar gegendang telinga mereka, pecah gegendang telinga itu dan berkecai tubuh badan mereka dan mereka dimatikan dengan petir itu. Ada di kalangan kamu yang telah kami gerakkan tanah dan kami gelonsorkan tanah itu dan kami tenggelamkan mereka dalam tanah tersebut. Dan ada di kalangan kamu yang wa minhum man aghraqna. Ada di kalangan mereka itu yang telah kami gelombangkan air yang besar. Kemudian air tersebut membawa mereka dalam arus itu, menyebabkan mati mereka kelemasan dalam air-air itu. Wa ma kana Allahu liyazlimahum. Sekali-kali Allah tidak melakukan kezaliman pada mereka. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Tapi sebenarnya mereka lah yang melakukan kezaliman pada diri mereka sendiri. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-40. Yang dihormati Ustaz Pengurusi Majlis, yang dihormati Imam, pengurusi dan ahliatan kuasa masjid, para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat sekalian.
Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat di mana kita dipanjangkan lagi umur oleh Allah, sehingga kan kita diberi peluang oleh Allah untuk datang bertamu sekejap dalam rumah Allah ini, bagi membetulkan jalan hidup kita, supaya hidup kita ini tidak dalam keadaan yang tersasar daripada matlamat asal kejadian yang Allah jadikan kita. Kita bila kita jadi seorang Muslim, kita diajar supaya sentiasa betulkan jalan hidup ini. Kerana sepanjang kita hidup di atas dunia ini, banyak sangat cubaan-cubaan dan ujian-ujian yang menyebabkan kita terseleweng daripada jalan agama. Buktinya, kerana setiap kali mana kita solat, setiap kali itulah mulut kita akan sebut ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong tunjukkanlah kami dan bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus. Menunjukkan tiap-tiap kali mana kita solat ini, kita kena sebut, menunjukkan bagaimana diri kita ni ada potensi untuk kita terseleweng, ada potensi untuk kita ni jadi sesat dalam hidup. Kadang-kadang kita tak perasan kita ni jadi mudah nak disesatkan dalam hidup kita. Sesat dengan bagaimana sampai peringkat Allah cerita pada kita, bila ada orang yang meninggal dunia menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba dia tengok kanan kiri dia, belakang depan dia, tiba-tiba kosong amalan dia menghadap depan Allah. Tuan-tuan cuba bayangkan pada diri kita, na'udzubillah min dzalik. Bila kita masuk dalam kubur, tengok-tengok tak ada sembahyang kita, tak ada puasa kita, tak ada haji kita, tak ada segala amal ibadah kita, semuanya kosong menghadap depan Allah. Tak ada langsung untuk kita nak bawa menghadap depan Allah. Kita nak buat macam mana di saat itu? Allah cerita dalam surah Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Muhammad, kamu sebut pada umat kamu tu, ada di kalangan mereka tersebut bila menghadap depan Allah, masuk je dalam kubur, tengok kanan kiri belakang depan, akhsarina a'mala. Akhsarina a'mala ni maknanya kosong menghadap depan Allah. Tak ada apa-apa bila menghadap depan Allah. Kenapa jadi kosong amalan dia? Dia tak semayang ke atas dunia, semayang. Dia tak puasa ke atas dunia, dia puasa. Dia tak buat haji ke atas dunia, buat haji dalam hidup. Tapi bila menghadap depan Allah, tiba-tiba kosong dalam hidup dia ini sendiri. Bagaimana saat itu? Kenapa jadi demikian? Allah sebut alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Puncanya dia membiarkan hidup dia ni, membiarkan jalan hidup ni yang sesat sepanjang hidup di atas dunia. Para hadirin sekalian, kita tanya balik, macam mana kita boleh jadi sesat? Padahal kita ni sendirinya dalam hidup kita ni, kita tak pernah pun masuk ajaran sesat kita rasa. Dalam hidup kita ni, kita tak rasa pun kita ni sesat dalam hidup kita. Tiba-tiba bila kita menghadap depan Allah, tahu-tahu kita sesat. Na'udzubillah min dzalik. Di saat itu macam mana kita nak buat kalau kita dah mula menghadap depan Allah begitu? Ulama' kata tak ada dah waktu tersebut kamu menyesallah, keluar air mata darah sekalipun, kalau kamu tak betulkan jalan hidup di atas dunia. Di waktu itu kamu hanya merayu saja depan Allah. Waktu mana kamu dalam kubur tu, mulut kamu tak akan terhenti sebut qala rabbirji'un, Tuhanku bagilah peluang untuk aku hidup balik ya Allah. Mula nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? Kenapa nak hidup balik? Waktu mana dalam kubur, qala rabbirji'un, sebut dia ni, Tuhanku bagilah peluang aku hidup balik. Nak buat apa kalau hidup balik? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalau aku boleh hidup balik ya Allah, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal ya Allah. Dia mula berjanji dengan Allah, nak hidup, nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal. Malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup. Innaha kalimatun huwa qailuha. Hanya mulut-mulut kamu je yang sebut yang kamu nak hidup, nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu akan mula melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di akhirat nanti.
Para hadirin sekalian, penyesalan ini tak ada manfaat lagi. Kecuali kalau kita nak menyesal, baik kita mula menyesal sekarang. Macam mana tanda kita ni menyesal sekarang? Kita diajar supaya tiap-tiap masa dan tiap-tiap ketika yang kita ada ni, kita ambil peluang untuk membetulkan jalan hidup kita. Dalam hidup kita ni, jangan kita rasa sedap je memanjang. Jangan kita rasa selesa memanjang. Aku ni tak apa dah kot kita. Aku ni tak mengapa dah dalam hidup aku, kerana aku dah jaga dah solat berjemaah. Aku dah tak mengapa dah kot dalam hidup aku, kerana aku dah derma tiap-tiap hari Jumaat. Aku ni tak mengapa dah kot dalam hidup aku, kerana aku begini. Tak boleh demikian. Islam diajar supaya kita kena rasa sentiasa tak cukup terhadap akhirat. Sentiasa kita ni kena letak dalam dada kita ni, aku ni ada benda yang kena betul. Aku ni ada benda yang perlu diperbetulkan dalam hidup. Bukan aku saja, tetapi keluarga aku kena betul, masyarakat aku kena betul. Supaya nak suruh kita ni, jangan kita terlencong ataupun kita tergelincir daripada jalan minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Jangan kita ni tersilap di kalangan jalan Nabi, jalan para syuhada dan juga siddiqin dan salihin ini sendiri. Benda apa yang menyebabkan kita jadi tergelincir? Kita akan tanya lagi. Dalam hidup kita ni, yang jadi kita ni jadi hanyut yang kita jadi tak bersiap untuk kita dipanggil menghadap depan Allah ni, benda apa yang menyebabkan kita ni jadi tak sedar dalam hidup? Ulama-ulama sebut, di antara benda yang paling bahaya dalam hidup kita menyebabkan kita tergelincir dalam hidup kita ialah harta. Perkara yang pertama sekali menyebabkan kita ni jadi terpedaya dalam hidup. Ramai di kalangan kita ni terperangkap dengan harta. Hidup dalam keadaan sibuk mengejar harta. Kejar harta ni sehinggakan Allah tegur pada diri kita. Banyak ayat-ayat Al-Quran Karim Allah tegur, kamu jangan sibuk dengan harta. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Allah sebut demikian. Jangan sibuk nak banyak harta, jangan. Jangan sibuk dalam hidup kamu nak banyak harta. Kamu ni sibuk nak cari harta sampai kamu tak semayang dalam hidup kamu. Kamu ni sibuk cari harta sampai kamu buat maksiat dalam hidup kamu. Sibuk dalam mengejar harta ni menyebabkan kamu ni sampai peringkat kamu lupa pada perintah Allah. Tak keluar zakat bila sibuk cari harta. Ramai di kalangan kita begitu. Sibuk cari harta sampai tak boleh baca Quran dalam hidup dia. Sibuk baca dalam hidup kita ni cari harta sampai peringkat kita ni jadi leka dengan harta. Ramai mana orang tengah maghrib, waktu maghrib, masih lagi dia disibuk dengan perniagaan dia. Ramai mana orang tengah-tengah Jumaat, orang sembahyang Jumaat, dia sibuk lagi dengan perniagaan dia. Niaga bukan besar sangat pun, meniaga cendol je ianya. Niaga cendol, duduk jaga cendol dia. Jaga tak datang sembahyang Jumaat. Duduk je tunggu orang habis sembahyang Jumaat. Dia nak niaga cendol tersebut. Sibuk mempertahankan kecendolan dia panggil macam. Sibuk dia dalam hidup dia cari harta. Cari harta ni melekakan dalam hidup. Banyak ayat-ayat Quran Al-Karim dia pesan pada kita sebut, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Ni Allah sebut, zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa. Allah jadikan hidup kamu ni sibuk dengan apa dia, dengan perempuan. Kemudian wal banin wal qanatir. Ni semua ni Allah sebut al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Allah sebut harta benda dan juga anak pinak kamu ni menjadi perhiasan sepanjang hidup di atas dunia. Ayat-ayat Al-Quran Karim cerita banyak. Kamu jangan, bukan dilarang cari harta, tidak, tapi kamu kena kawal diri kamu dalam mendapatkan harta. Jangan sampai peringkat kamu nak pada harta, kamu sanggup makan rasuah. Bila kamu sibuk dengan harta, kamu tak peduli tentang syariat disuruh ataupun tak suruh dalam hidup kamu. Yang ni yang jadi bahaya. Hadis-hadis Rasulullah pun sama juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia nak suruh kita ingat, jangan kita sibuk dengan harta, jangan kagum dengan orang yang berharta. Rasulullah pesan, bila kamu berjumpa dengan orang kaya, kamu jangan hormat orang kaya kerana kaya orang tersebut. Rasulullah pesan terus, siapa-siapa yang berjumpa dengan orang kaya, tiba-tiba dia hormat orang kaya tu kerana kaya orang tersebut, 2/3 agama dia sudah dileburkan di sisi Allah. Habis agama dia. Kerana yang kaya bukan manusia, yang kaya ialah Allah. Huwal ghani, yang kaya ialah Allah. Manakala kamu jangan terperangkap dengan harta.
Ramai di kalangan bukan zaman kita aja. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu mana berlaku satu peperangan, sahabat lepas pada gugur syahid ramai sahabat-sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula tanya sahabat-sahabat, siapa yang gugur syahid? Orang ni pun sebut, orang ni syahid, orang ni syahid. Rasulullah sebut nama dia, kemudian Rasulullah sebut syahid. Kemudian bila sebut nama seorang tu, Rasulullah kata syahid, syahid, syahid. Sampai ada seorang sahabat tu, bila sebut nama dia, zaman Rasulullah ni, dia gugur juga, sebut nama dia. Rasulullah kata tak, dia bukan syahid. Tempat dia aku tengok dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut dalam neraka, terkejut sahabat. Aku tengok dia dalam neraka sekarang. Rasulullah sebut demikian. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dia dalam neraka, padahal dia gugur dengan orang ramai yang gugur syahid, kenapa dia dalam neraka? Sahabat pergi cari, pergi ke rumah dia, tengok, cari benda apa yang menyebabkan dia masuk dalam neraka Allah. Cari punya cari, rupa-rupa kat rumah dia ada satu pasang baju besi perang yang disembunyikan dalam rumah dia. Waktu mana dia rebut, dia curi waktu mana harta rampasan perang. Kerana baju tersebut menyebabkan dia masuk dalam neraka Allah SWT. Waktu mana dia mati, dia bawa harta tersebut. Dia tak bawa pun. Dia tak bawa pun harta ni sendiri. Bila dia tak bawa harta ni, tapi kerana harta itulah dia masuk dalam neraka. Manfaat apa dalam hidup kita? Kalau kita rumah besar, bila kita masuk dalam kubur, tiba-tiba masuk neraka terus. Manfaat apa dalam hidup kita? Kalau kita ada duit banyak dalam bank, duit ni berkepul-kepul, tiap-tiap hari SPRM telefon pada kita misalnya. Kita harta benda banyak, tiba-tiba bila kita mati, masuk neraka terus. Untuk apa kita hidup demikian? Diajar dalam hidup, biar fikir panjang sikit lah. Bila kamu jadi hamba Allah ni, kamu jangan terleka dengan harta. Kerana dia dah orang yang Allah bagi harta, dia guna harta dia untuk lawan Allah pula. Siapa dia yang banyak harta dia lawan Allah dalam sejarah hidup ini? Yang disebut dengan Qarun. Qarun harta dia banyak. Banyak tak banyak Qarun, harta Qarun ini yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun sebanyak mana? Sebanyak yang disebut dengan 400 ekor kuda. Yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun, bawa anak kunci je baru. Tapi waktu mana Qarun ini kaya dia, Allah tenggelamkan Qarun dengan harta kekayaan Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta setiap kali mana terbit matahari. Naik je matahari, tenggelam 70 hasta. Naik je matahari, tenggelam lagi 70 hasta. Rasulullah cerita demikian. Tiap-tiap kali mana terbit matahari, tenggelam 70 hasta dalam muka bumi. Datang orang Melayu kita, sibuk buat program mencari harta Qarun, dia panggil demikian. Elok Qarun tenggelam, kita sibuk cari. Hidup dalam keadaan kaya. Rasulullah pesan, kalau kamu kaya, kamu ambil kesempatan. Bila kamu ada harta, kamu jangan terpukau dengan harta kamu. Kamu kena guna harta kamu untuk Islam. Bukan guna harta kamu untuk perut kamu, tidak. Kamu ada harta, kamu jangan guna untuk keluarga kamu saja, tidak. Kamu ada harta, bukan kamu guna untuk rumah kamu saja, membesarkan rumah, menukarkan kenderaan, memewahkan pakaian. Untuk apa kamu kumpulkan demikian? Allah jadikan harta ni untuk apa dia? Untuk kamu, disalurkan melalui kamu, wahai hamba Allah. Dengan tujuan apa? Tujuan di saat mana aku bagi harta ni, kamu gunakan untuk agama. Kamu sibuk tanya masjid, nak buat apa lagi masjid ni? Masjid ni perlu keperluan apa lagi? Saya nak bagi bahagian saya untuk saya di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ini konsep harta. Jangan sampai kita terleka. Ulama-ulama tanya, sebanyak mana kita kena ambil harta kita? Kalau Allah bagi pada kita ni ada dapat harta. Lalu alim ulama sebut, katanya alim ulama, kalau dapat 800, 100 je untuk kamu. 100 untuk kamu, 700 lagi kamu guna untuk Islam. Kalau kamu kata, alah banyaknya ustaz, tak mampu saya demikian. Lalu alim ulama kata, daripada RM40, kamu ambil RM1 untuk kamu. Mana kalau RM39 lagi kamu guna untuk Islam. Cara demikian diguna. Alim ulama bincang lagi. Kalau boleh kamu jadi bagaikan Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bila ditanya pada Rasulullah tanya tentang harta dia, Abu Bakar, apa lagi yang kamu tertinggal di rumah kamu wahai Abu Bakar? Abu Bakar kata,
Tak ada apa lagi ya Rasulullah. Yang tinggal hanyalah Allah dan juga Rasul di rumah. Kalau kamu tak boleh, kamu jadi bagaikan Umar. Yang Sayyidina Umar dia rasa bangga dalam diri dia. Waktu mana dia berjumpa dengan Rasulullah terhadap harta, dia berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah tanya dia, apa yang tinggal lagi wahai Umar? Umar jawab apa dia? Tinggal separuh daripada yang aku bawa ni Rasulullah di rumah aku. Di kala itu Umar rasa dia berbangga. Di saat mana dia rasa dialah di antara orang yang paling banyak yang menyumbang untuk agama. Tiba-tiba datang Abu Bakar waktu mana ditanya saja, tinggal apa Abu Bakar? Abu Bakar jawab, tinggal Allah dan juga Rasul lagi di rumah. Kita ni kalau Rasulullah tanya dah agak-agak macam mana? Kalau Rasulullah tanya kita, tinggal apa lagi dekat rumah? Banyak lagi Rasulullah itu. Televisyen ada lagi. Disebut demikian. Kemudian harta kita peti ais ada 2 kita sebut. Kemudian kita boleh jawab banyak lagi harta benda kita. Beza dengan sahabat. Yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia nak ajar pada diri kita ni supaya apa dia? Supaya kamu terleka, jangan terleka dengan harta. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca doa. Doa ni nak suruh jangan kamu ni dengan harta kamu terleka. Jangan jadi demikian. Rasulullah baca doa apa dia? Allahumma ja'alna miskinan wa amitna miskinan wahsyurna yaumal qiyamati masakin. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin ya Allah. Matikanlah aku dalam keadaan miskin ya Allah. Kumpulkanlah aku di akhirat nanti dengan orang-orang miskin ya Allah. Doa ni saya jamin tak ada seorang pun nak hafal doa ni. Kalau saya bagi tak ada orang nak tolong amin pun tak ada seorang pun nak amin tadi. Doa jadi miskin tak nak lah ustaz. Doa jadi kaya tak ada ke doa jadi kaya? Rasulullah baca doa jadi kaya. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Ya Allah, tolong kayakanlah aku dengan sumber yang halal. Jangan kamu kayakan aku dengan sumber yang haram. Kenapa saya sebut tentang harta di terlebih dahulu? Sebelum kita nak sebut alam berbicara, nak kaitkan dengan kenapa disebut dengan yang ni? Kerana ramai manusia dengan harta dia leka. Kerana ada harta lah yang menyebabkan dia mula berjudi. Bila dia ada harta, dia mula hilang kawalan dalam hidup. Bila manusia ni ada harta, dia mula jadi teruk dalam hidup ni. Allah sebut kalla innal insana la yatgha. Jangan begitu manusia ni. Manusia ni senang nak jadi teruk. Bila jadi teruk, ar-ra'ahu istaghna. Bila dia rasa dia cukup, dia rasa dia dah kaya, mula dia jadi melampau dalam hidup. Yang ni yang menyebabkan terleka yang pertama. Ulama-ulama sebut ketelekaan yang pertama kerana yang ni. Yang kedua, manusia ni terleka atas dunia ni sebelum menghadap depan Allah. Terleka dengan apa dia? Dengan kuasa. Kuasa menyebabkan manusia terleka juga. Berebut nak pegang kuasa. Berebut nak pegang jawatan. Berebut yang ni manusia terleka dalam hidup. Kita ni jangan terperangkap dengan yang ni. Ada orang yang dia sebut, saya tak sibuk dengan harta ustaz. Habis kamu sibuk apa? Saya sibuk dengan kuasa. Nak kepada kuasa. Kerana apa nak kuasa? Bila saya ada kuasa, saya memiliki banyak benda dalam hidup. Berebut nak pegang jawatan. Jawatan bukan besar pun, jawatan kecil je. JKKKKKKK. Jawatan paling halus, berebut juga. Kenapa berebut? Kenapa berebut? Kerana dia rasa dengan jawatan ini jadi mulia. Dia rasa hebat. Manusia ni kalau ada jawatan sikit je, dia mula belagak terus. Di antara penyakit belagak manusia, bila ada jawatan, dia belagak jadi Tuhan. Di antara penyakit akhir zaman. Antara benda penyakit, bila manusia ada kuasa, dia rasa dia Tuhan terus. Contoh siapa? Yang disebut dengan Fir'aun. Fir'aun, bila dia rasa hebat dalam hidup dia. Allah cerita Fir'aun, bila dia rasa hebat kuasa dia dalam hidup dia, dia mengaku terus jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling agung disebut ni. Aku Tuhan paling agung. Waktu mana Fir'aun mengaku jadi Tuhan, terkejut Iblis. Iblis terkejut. Katanya Iblis. Ada juga makhluk manusia ni mengaku jadi Tuhan. Aku sendiri pun tak mengaku jadi Tuhan, katanya Iblis. Iblis pun sedar diri, senang kita. Yang Fir'aun ni pergi mengaku jadi Tuhan. Mengapa Fir'aun pergi mengaku jadi Tuhan? Kerana Fir'aun tak pernah rasa sakit. Fir'aun kecil manis tak pernah kena. Darah tak pernah naik tinggi Fir'aun. Fir'aun gaut tak ada gaut. Fir'aun dalam hidup Fir'aun ni tak pernah bersin.
disebut dalam kitab tak pernah bersin. Fir'aun disebut dalam satu kitab yang lain tak pernah nguat pun tak pernah. Enggak, kita ni cuba tunggu kejap-kejap lagi. Tunggu sikit lagi je, nguat terus tak pernah. Tapi jangan pula tak nguat. Orang tanya apa tak nguat? Lawan Fir'aun sekali ustaz. Nak lawan Fir'aun dalam hidup ni. Hidup ni yang jadi manusia yang jadi leka bila ada jawatan, bila ada kuasa. Manusia ni jadi tamak. Dia jadi nak pada kuasa ni. Nak pada kuasa ni sampai satu peringkat dia ngaku je Tuhan. Ini saya nak sebut ni yang menyebabkan kenapa manusia leka ni, yang menyebabkan Allah hantar Nabi, Allah hantar yang disebut Al-Quran. Nak suruh ingatkan kita dahulu, benda yang melekakan hidup manusia ni apa dia? Selain daripada kuasa, selain daripada yang disebut dengan harta, manusia leka dengan yang disebut dengan rupa kecantikan. Rupa cantik ni pun jadi kelekaan dalam hidup. Sibuk dalam hidup kita. Yang perempuan sibuk nak jadi putih. Ni penyakit nak muka putih. Sibuk dia dengan kau putih dia. Yang perempuan sibuk nak jadi cantik ni. Ni sejak bukan zaman kita je, zaman sebelum daripada ni lagi. Dia nak kepada rupa yang cantik. Yang lelaki sibuk nak berbadan sada. Sada ni ambo sebut sama dah ni. Sada ni tahu makna apa dia? Sasa bodoh dia panggil. Sada dipanggil demikian. Nak sebutnya hidup dalam keadaan nak suruh badan tu tegak. Rela tak makan nasi, makan telur 21 biji sehari. Rela dalam hidup dia ni, rela dia tak mari sembahyang maghrib, duk main gimnasium ni, nak betulkan badan. Tengah-tengah malam main lagi bola futsal. Pukul 2 pagi, pukul 3 pagi sepak lagi bola futsal. Kamu nak sembahyang subuh pukul berapa? Kamu main sampai pukul 2 pagi, pukul 3 pagi ni, kamu nak bangun tahajud pukul berapa? Sampai peringkat kamu tahu dah Allah jadikan malam ni untuk kamu rehat. Allah jadikan malam ni bukan untuk kamu main. Malam untuk kamu rehat. Tiba-tiba kamu sibuk lagi dalam keadaan demikian. Kamu nak apa dia dalam hidup? Allah ajar jangan kamu leka dalam hidup. Jangan kamu leka. Allah nak suruh jangan leka ni, nak suruh kita ni hidup ni jangan hanyut, jangan sibuk dengan dunia. Kerana hidup ni ada matlamat. Kamu hidup atas dunia ni bukan kamu mengejar yang disebut dengan harta. Kamu jangan sibuk membanyakkan harta. Jangan kamu sibuk dalam hidup kamu untuk kamu dapat kuasa. Jangan kamu sibuk dalam hidup kamu nak menjaga rupa. Tetapi kamu sibuklah dalam hidup kamu untuk mengejar syurga. Kejar syurga dalam hidup. Bila nak suruh dapat syurga ni, Allah dia nak suruh kita dapat syurga, Allah hantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah hantar Nabi nak ajar pada diri kita, nak suruh kita ingat Nabi. Melalui Nabi ni bukan sekadar melalui Nabi, Allah hantar apa dia lagi? Al-Quranul Karim. Allah hantar Al-Quran melalui Nabi ni. Allah turunkan Al-Quran sampai Allah Subhanahu wa taala sebut, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kamu ada masalah dalam hidup kamu, kamu balik pada Rasul, kamu balik pada Allah dan balik pada Rasul. Allah ajar dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kamu berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan kamu berpecah belah di kalangan kamu. Allah ajar dan Allah ingat nak suruh kita ni jangan lagi. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan untuk di kamu dua perkara je. Dalam hidup kamu ni, aku tak tinggal harta, aku tak tinggal yang disebut dengan zuriat, aku tak sebut yang ni aku tak tinggal pada kamu. Ma in tamassaktum bihima, selama mana kamu pegang dua perkara ni, lan tadilluhu abada, kamu tak akan sesat sampai bila-bila. Jemaah ramai lagi duduk belakang tu, minta supaya mari-mari rapat sikit belakang, mari-mari ada sini sikit. Sebab ramai duduk luar tu tak boleh nak masuk, diri kat luar ni jemaah-jemaah. Mari dekat sikit, tak batal sembahyang. Mari dekat sikit, kesian pada jemaah yang duduk kat luar ni. Baru mukadimah, baru mukadimah. Anda tak sebut lagi poin yang nak sebut ni. Pakat-pakat mari sini. Jemaah yang duduk kat luar tu tak boleh masuk tu, masuk melalui pintu depan ni pun tak apa. Bagi peluang pada
Bagi peluang pada jemaah-jemaah yang duduk belakang tu, duduk kat luar, ramai berdiri, duduk kat luar berdiri. Mai masuk dalam. Ni banyak lagi ruang-ruang kat belakang ni. Tu boleh masuk dah tu, nampak. Jemaah ramai dah masuk tu. Pakat-pakat masuk. Sian pada jemaah. Boleh. Sini ada kosong lagi ni. Mari pakat-pakat, mari. Sian pada jemaah duduk kat luar tu lah. Nak sebutnya tadi, nak suruh kita nampak bahawa di antara benda yang menyebabkan kita ni hidup dalam keadaan kita jadi hanyut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihantar dengan tujuan nak suruh sedar dalam hidup. Sedar dan ingatkan terhadap apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ingatkan supaya kita jaga dalam hidup ni. Jaga apa dia? Jaga diri kita. Jaga siapa dia lagi? Jaga keluarga kita. Jaga siapa lagi? Jaga yang disebut dengan masyarakat kita. Nak jaga diri kita ni, nak jaga apa dia? Jaga dengan Al-Quran, jaga dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga, tak boleh nak jaga dengan tangkal dan azimat. Tak boleh dalam hidup kita ni nak jaga diri kita ni kita pilih dengan selain daripada Al-Quran dan hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Rasulullah kata, kamu pegang dua perkara ni dalam hidup kamu. Kalau lepas pada aku tak ada ni, kamu pegang dua perkara ni. Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara saja. Ma in tamassaktum bihima lan tadilluhu abada. Selama mana kamu pegang dua perkara ni, kamu tak akan sesat sampai bila-bila. Apa dia? Yang kamu pegang dua perkara ni, kamu tak akan sesat. Kitab Allah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup kita ni jangan tinggal dua perkara ni. Pegang ni maksudnya apa dia? Kamu faham Al-Quran. Pegang ni maksudnya kamu ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup kita ni kita ikut je yang ni dengan tujuan nak suruh apa dia? Supaya selamat. Selamat siapa? Selamat kita, diri kita ni sendiri. Bila dekat nak menghadap depan Allah, waktu mana saat nazak kita ni, di antara benda yang akan berlaku pada kita ialah gangguan syaitan. Bila kita dekat nak meninggal dunia, di antara saat naik ni, saya ingat lagi, saya sebut dah kat sini ni, bila kita direntak roh kita ni naik sampai ke halqum ni je. Bila sampai di halqum ni, ramai di kalangan kita ni tergamam terus sampai naik, rasa di pusat tu terkeliru lagi, kita teragak-agak, mati ke tak mati ni, mati ke tak mati ni. Bila sampai di pusat tu, syaitan duk pujuk lagi, jangan taubat kata syaitan. Kalau kamu taubat masa ni, kamu akan cepat roh kamu keluar daripada badan kamu. Syaitan nak pujuk lagi. Di pusat tu syaitan nak pujuk. Bila zup daripada pusat tu, dia rentak naik sampai ke halqum. Naik sampai di halqum, baru perasan, Allah mati aku disitu. Mati aku tu, mulut sebut terus, qala inni tubtul an. Sekarang juga aku taubat ya Allah disitu. Sekarang juga aku taubat. Allah jawab terus, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at. Tidak dianggap taubat dah orang yang hidup dalam keadaan dia lepas Al-Quran dan lepas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza hadar ahadahumul maut, ketika mana saat datangnya, saat hadar ahadahumul maut, marinya masa saat yang kamu ni dekat nak mati, qala inni tubtul an, tiba-tiba mulut kamu sebut, sekarang aku taubat ya Allah. Allah, malaikat turun terus. Kalla, jangan begitu hidup ni. Mereka sebut, kamu ni kenapa jadi begitu? Kalla, idza balagatit taraqi, ketika mana dia rentak roh kamu ni sampai di halqum. Wa qila man ra, mereka tanya, siapa yang boleh turunkan balik roh kamu sekarang? Siapa yang boleh turunkan balik roh kamu sekarang? Wa qila man ra, siapa yang boleh selamatkan kamu sekarang? Wa zanna annahu al-firaq, waktu tu dalam keadaan yang kita ni baru perasan, mati dah aku ya Allah disebut. Mati dah aku ya Allah. Bila mati tu, wal taffatis saq bis-saq, Allah sebut mata diterbeliak, pandang kanan, pandang kiri, supaya dia selamat di saat itu. Tapi dia tak dapat selamat dah di waktu mana roh dia sampai di halqum saat demikian. Yang jadi masalah laginya, syaitan ni pula bila sampai di halqum, syaitan menyamar menjadi arwah ayah kita, menyamar menjadi arwah ibu kita. Syaitan yang menyamar menjadi arwah ayah. Jadi arwah ayah ni, dia sebut pada kita, anakku,
Ni dalam hadis Bara' bin Azib, hadis yang panjang. Rasulullah cerita, syaitan menyamar menjadi arwah ayah ni, disebut pada kita, anakku, jangan mati dalam Islam. Jangan mati dalam Islam. Ni abah ni mati dulu dalam Yahudi. Kalau kamu nak suruh bersama dengan abah, kamu mati dalam Yahudi. Bila kita cuba mengucap dia, kan Imam Malik dia suruh, cuba kamu pergi dekat dengan orang mati, orang dekat nak meninggal dunia ni, cuba kamu ajar dia sebut la ilaha illallah. Sebagaimana Rasulullah sebut, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Kamu ulang sebut pada orang dekat nak mati, la ilaha illallah. Kamu sebut pada dia. Bila kamu sebut la ilaha illallah, kenapa Rasulullah sebut nak suruh kita sebut la ilaha illallah ni? Kerana Rasulullah sebut, man qala la ilaha illallah fi akhir umurihi dakhalal jannah. Siapa yang boleh sebut la ilaha illallah di akhir perjalanan hidup dia, dijamin tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sebut ni mudah ke? Tak mudah. Tak mudah. Daripada 10,000 umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia, hanya seorang boleh mengucap dua kalimah syahadah. 9,999 lagi tak boleh mengucap. Dalam satu riwayat yang lain sebut, daripada 1,000 orang yang meninggal dunia, hanya seorang boleh mengucap dua kalimah syahadah. 999 lagi tak boleh mengucap. Kenapa tak boleh mengucap? Kerana kita hidup ni tak yakin dengan Al-Quran. Hidup kita ni tidak yakin dengan hadis Rasulullah. Syaitan ni sebut, jangan mati ya dalam Islam. Ni abah ni ayah ni. Ayah mati dalam Yahudi. Bila sebut begitu, kita ajar. Kebanyakan orang yang dekat nak meninggal dunia, dia tak boleh mengucap, dia diam je. Ataupun dia geleng kepala. Dia ngiling kepala. Waktu mana dia ngiling kepala tu, Imam Malik kata, dia bukan ngiling kepala pada kamu. Dia bukan geleng kepala pada kamu, tapi dia geleng kepala pada syaitan yang sedang memujuk dia supaya dia mati dalam keadaan Yahudi. Kita pula, jangan kita sebut pula orang ngiling kepala, kita jahatnya dia ni. Dekat nak mati pun ngiling kepala lagi. Nak sebutnya, dia sedang diganggu. Syaitan ganggu. Syaitan ganggu ni kerana apa dia? Kerana kita tak kuat. Kita tak kuat dengan Al-Quran. Kita tak yakin dengan hadis Rasulullah. Syaitan ganggu, datang sebelah kiri, menyamar menjadi arwah ibu pula. Waktu mana menyamar menjadi arwah ibu ni, syaitan ni pujuk ni, syaitan menyamar menjadi arwah ibu ni, tunjuk buah dada ni, anakku, ni Umi, ni Mama, ni Cik ni, mati dulu, Umi mati dulu, Mak mati dulu, tak mati dalam Islam. Ni buah dada ni yang menyusul kamu waktu mana kecil dulu. Mak mati dalam Kristian disebut. Mak mati dalam Kristian. Enggak di Kuala Terengganu ni, syaitan Kuala Terengganu ni, dia tak sebut mati dalam Yahudi. Kerana orang Kuala Terengganu tak pernah tengok pun Yahudi. Kita tak pernah dekat pun dengan Yahudi. Dia tak sebut mati dalam Kristian, kerana kita tak pernah dekat pun dengan Kristian. Dia sebut apa? Dia sebut, anakku, matilah kamu dalam Islam liberal. Dia sebut, anakku, matilah kamu dalam Islam nasionalis. Anakku, matilah kamu dalam Islam sekularis. Anakku, matilah kamu dalam Islam demokrat. Enggak, kita ni dengar Islam juga ni mati je lah. Tu dia tak sebut lagi mati dalam Islam hadari, dia sebut. Nak sebutnya kita diganggu. Ganggunya kita ni, bila kita tak yakin, tu ganggu untuk diri kita dalam hidup kita. Sebab tu Allah pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat mana kamu mati, kamu benar-benar seorang muslim. Islam ni dia tak campur. Tak campur dalam hidup. Jangan kita ingat Islam ni campur dengan nasionalis. Jangan kita ingat Islam ni campur dengan liberalis. Islam ni tak campur dengan Syiah. Dalam keadaan Islam, al-Islam huwal Islam. Islam ni Islam. Yang mesti kita faham dalam hidup kita, kita pegang hanyalah Islam dalam hidup. Supaya apa dia? Jangan kita hanyut dalam hidup kita ni. Hanyut dengan apa dia? Ni hanyut dalam hilang keyakinan pada agama. Islam suruh ni, nak suruh jaga diri kamu melalui Al-Quran dan hadis. Jaga keluarga kamu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman pada Allah, jaga diri kamu, jaga keluarga kamu daripada dihumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi peringatan. Bila habis Nabi, habis Al-Quran, yang disebut dengan Al-Quran dah tak ada. Kemudian Nabi ni pun dah tak ada dah wafat dah. Kamu tak jumpa juga dalam Al-Quran, tak jumpa dengan Nabi, tak jumpa dalam hidup kamu. Kamu cari alim ulama,
kamu cari alim ulama. Diajar supaya apa dia? Kamu cari mana alim ulama berada. Kamu kena duduk dengan alim ulama. Ijma' ulama dia panggil begitu. Ulama-ulama ni sampai Rasulullah pesan banyak kali. Kamu jadi ulama, kamu jangan jadi syaitanul akhras. Jangan kamu jadi syaitan bisu. Rasulullah pesan alim ulama, jangan kamu rosakkan masyarakat. Bahkan alim ulama mesti memandu masyarakat. Nak pandu ke mana? Pandu kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja alim ulama ni, kerja dia apa dia? Bawa manusia ni kepada akhirat Allah. Jaga manusia ni. Jangan sampai peringkat manusia ni jadi leka. Tugas alim ulama ingat dan tegur dan bagi tahu pada masyarakat supaya masyarakat jangan rasa betul manjang. Ikut alim ulama, dengar alim ulama. Alim ulama kata macam mana? Begitulah cara kita hidup dalam hidup kita ini sendiri. Tiba-tiba alim ulama ni ditolak juga. Manusia tolak juga. Lalu di saat inilah barulah Allah jadikan alam kamu bercakap dengan manusia. Lepas pada Al-Quran kamu tolak, hadis kamu tolak, alim ulama kamu tolak, alam bercakap dengan manusia. Bagi tahu pada manusia. Yang inilah tajuk yang kita sebut ni. Alam kamu berbicara dengan manusia. Berbicaralah dengan manusia sebelum manusia dibicarakan di hadapan Allah nanti. Sebelum manusia berbicara, alam cakap dengan manusia. Alam, lalu Allah Subhanahu Wa Taala mula sebut tanah, kamu gerak tanah, kamu gelonsorkan tanah, kamu turunkan, kamu runtuhkan tanah. Mati manusia dalam tanah tersebut. Mati manusia. Lalu Allah jadikan yang disebut Highland Tower, teguh bangunan Highland Tower, runtuh bangunan Highland Tower tadi. Kemudian Allah jadikan tanah timbun dengan yang disebut dengan bangunan Ma'had Hafiz. Kemudian Allah jadikan tanah kamu terbelah tanah, manusia mati dalam tanah, manusia degil juga. Bila manusia degil juga, Allah jadikan, Allah sebut angin, kamu cakap dengan manusia, bagi tahu aku ada, bagi tahu aku berkuasa. Lalu angin mula Allah jadikan taufan Katrina, taufan Rita, semua taufan perempuan dahulu dia. Dijadikan taufan perempuan ini datang mati bergelimpangan manusia di dataran Irrawaddi. Mati manusia dalam taufan yang besar ini. Angin kamu bercakap dengan manusia. Angin, bila angin bercakap nak bagi tahu ni kuasa Allah. Waktu mana datang taufan kelu manusia. Manusia tak boleh bercakap. Tak ada kerajaan yang mampu menahan kuasa angin yang datang tadi, kecuali mulut mereka akan sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila manusia tak dengar juga, tanah bercakap, angin bercakap, air kamu bercakap dengan manusia. Cakap dengan manusia, bagi tahu tentang aku berkuasa, dan biar manusia sedar. Jangan berani buat benda yang dilarang oleh Allah. Nanti kamu tak selamat di akhirat nanti. Jangan kamu berani buat benda yang dilarang oleh Allah. Hidup kamu mesti betul sepanjang masa. Hidup kamu ni mesti lurus dengan agama. Kalau kamu buat benda yang dilarang oleh Allah, kamu bagi tahu air pada manusia. Lalu air Allah gelombangkan daripada air laut tadi, kemudian air sungai tadi, air yang Allah gerakkan dengan banjir, kemudian dengan yang disebut dengan air laut dan sebagainya, tsunami. Mati bergelimpangan manusia dalam air tsunami itu dalam masa sekejap saja, setengah jam saja. 300,000 manusia boleh mati dalam seketika saja. Yang terakhir ni, bila kita tengok suasana yang berlaku pada hari ini, alam mula berbicara. Bila alam mula bercakap, tanda apa dia? Tanda Al-Quran sudah tidak didengar. Tanda hadis Rasulullah sudah diketepi. Bila alim ulama, pandangan alim ulama sudah tidak didengar. Orang tak nak dengar dah pandangan alim ulama. Kemudian di saat ini Allah mula ajar, cakaplah wahai alam, kerana kejadian kamu ni tanda kekuasaan aku. Aku jadikan langit, aku jadikan bumi, aku jadi sebelum daripada sampai saat di mana yang disebut dengan nak berlakunya kiamat. Bila nak berlakunya kiamat besar, aku jadikan alam bercakap dengan manusia. Saya, pengalaman saya lah, saya bila berlaku tsunami di Aceh, saya pergi dalam 2 minggu lepas pada ke seminggu lebih, dalam tempoh tersebut saya datang di Aceh, tengok suasana di Aceh.
menyayatkan hati. Allah tunjuk kuasa besar Allah, ranak seluruh tempat masjid Allah jaga elok. Ada 2-3 buah masjid yang dibina dengan penuh keikhlasan, kekal. Sama juga yang berlaku di Palu. Yang di Palu ni pun sama juga. Masjid dalam laut tu, dalam laut tu, waktu mana berlaku di Palu ni, hari yang keempat saya datang. Hari yang keempat, hari yang berlaku tu pada hari Jumaat. Berlaku pada hari Jumaat ginilah. Kemudian dalam keadaan hari Jumaat tu, kemudian malam Sabtu tu kita dapat mesej-mesej sahabat-sahabat daripada Indonesia hantar mesej-mesej dan sebagainya. Datang bapa ustaz dia sebut, datang tengok apa yang sedang berlaku ini. Kita pun bincang dengan kawan-kawan, jom kita pergi. Nanti hari yang keempat turun di Palu tu, tengok betul-betul kuasa Allah. Tak pernah kita terbayang kuasa yang Allah tunjukkan sebegitu. Turun kapal terbang tu pun berdebar dah. Tengok manusia ni macam zombie, berebut nak naik kapal terbang. Manusia ni tak peduli lagi. Kita tanya macam mana keluarga, hancur pak ustaz ni sebut, sudah terbenam dalam bumi. Kita tanya macam mana, yang penting keluar saja daripada kawasan ini. Nak keluar aja daripada kawasan tersebut. Kita tanya keadaan, turun kapal terbang tu, bawa pergi satu tempat, menaik, cari dapat kenderaan tu, cara ringkas nak sebut ni, pergi ke satu tempat dia panggil Balarua. Sampai di Balarua tu, gunung naik, macam naik gunung yang tinggi begitu. Tinggi atas tu, bunyi lagi suara-suara sayup dalam tanah tu. Bunyi sayup, orang ni ketuk-ketuk, yang ketuk-ketuk, yang panggil, yang duduk dalam keadaan yang macam-macam gaya. Manusia ni macam tak ada bantuan apa pun sampai lagi. Kita datang tu tengok manusia menangis, api yang masih lagi asap, yang masih lagi berasap. Tengok ada seorang suami tu dalam keadaan menangis, muda-muda lagi, dalam keadaan menangis, teresak dia. Rumah kawasan tersebut, tepi-tepi kawasan tu molek-molek je, tak terjejah langsung. Kita pergi tu, kita pergi dekat dengan yang menangis tu, tengok merah muka dia ni, mata dia. Kita tanya, kenapa, apa yang berlaku? Dia jawab, tak pernah terbayang dalam pemikiran saya pak, ini yang sedang berlaku, ini yang berlaku. Berlaku apa? Dia kata, bila kedengaran azan maghrib saja, dengar azan maghrib, Allahu Akbar tu, tiba-tiba letusan kedengaran. Bunyi kum tu, bergerak tanah ini Bapak Ustaz. Tanah ini bergerak, kemudian berpusar-pusar tanah ini. Macam di blender kawasan ini. Berpusing-pusing. Tanah ini berpusing. Anak saya dan isteri saya dalam pusingan itu. Saya tengok dengan mata kepala. Mereka cuba untuk keluar daripada pusingan itu, tidak mampu. Dia sebut, kemudian pusing. Bila pusing saja tak apa. Kemudian dia sedut ke bawah. Tanah tu disedut ke bawah. Bila sedut saja ke bawah, sedalam mana? Sedalam 4 tingkat bangunan dalam tersebut. Kemudian dia kata, sayup tengok. Lepas itu Allah gempakan, Allah letakkan letusan api yang keluar. Naik api tu, naik tinggi tanah. Tanah tu kawasan lembah, tiba-tiba naik tinggi. Kemudian dia kata api marak, sebelah kiri bergerak ke sebelah kanan ini. Mati manusia dalam tempoh seketika saja. Seluah mana kawasan tu? Seluah ada lebih kurang 5 buah surau dan 3 masjid dalam kawasan tu. Luah kawasan tu 5 buah surau, masjid ni pusing sekali. Sebuah masjid ada 4 buah surau yang pusing. Yang sama dalam pusingan itu hanya Bilal masjid, Bilal yang azan. Yang lain tu mati dalam keadaan. Kita tanya, dosa apa yang dilakukan sebegini? Tak pernah berlaku. Pusing macam kena blender gitu. Kemudian seduk turun ke bawah. Kemudian Allah letakkan naik sampai ke atas. Dia jawab, dosa di sini, penduduk di sini Pak Ustaz, terlampau ramai LGBT di kawasan ini. LGBT, kita tanya LGBT, jantan dengan jantan, betina dengan betina Pak Ustaz. Dia sebut demikian. Tak ada siapa yang mau ditegur. Di kawasan ini mereka rasa seronok sangat dengan dosa-dosa yang dilakukan itu. Anda bercakap dengan mereka ni, dia kata, kemudian kita tanya berapa ramai yang kamu anggarkan ada LGBT di kawasan ini. Yang berdaftarnya seramai lebih kurang 1,400 orang. 1,400 orang
Saya tanya dia, 1,400 orang Allah bencanakan sebegini. Di tempat saya ada 32,000 orang LGBT yang ada. Cuba tengok dalam Facebook yang disebut dengan geng-geng LGBT. Berapa ramai geng-geng ni? Yang ada ni sendiri. Yang ni nak sebutnya gambaran. Yang ni ramai mana yang berlaku? Allah tegur mereka dengan cara demikian. Allah tenggelamkan dosa yang memang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa ni kalau kita tak tegur, memang berlaku demikian. Saya tanya lagi, dosa apa yang kamu lakukan? Takkan sebegini saja. Tapi kami rasa yang paling besar ialah paluan nomoni itu disebut. Paluan nomoni, kita tanya, ya dibuat festival untuk menyembah pantai. Dibuat nak festival nak pergi ke tempat sebut dengan palu tu di tepi pantai Palu tu 45 minit. 45 minit. Tapi dia kata ini mesti paluan nomoni. Kita tanya, paluan tu paluan apa? Festival apa? Dia sebut, kata je mereka, Bapak Ustaz pergi sajalah tengok di tepi pantai itu, cuba tengok keadaan yang sedang berlaku. Saya naik kenderaan, pergi pula ke tepi pantai. Pergi tepi pantai tu, tengok mayat-mayat masih lagi bergelimpang. Mayat-mayat ni tak ada pakaian. Teranjang dalam keadaan terkangkang. Dalam keadaan ada yang bercoli saja. Ada dalam keadaan yang mata ni keluar. Kemudian daripada perut ni keluar ulat-ulat yang warna putih ni besar-besar. Ulat-ulat keluar ni, muka hitam padam. Mereka tolak mayat tadi. Tolak dengan kumpulan sampah-sampah, lalu mereka bakar saja mayat-mayat tersebut. Saya tanya, kenapa bakar? Saya tanya, kenapa bakar? Siapa yang mau tuntut Bapak Ustaz? Siapa yang mau tuntut? Jenazah ini sudah berada di sini beberapa hari. Siapa yang ingin untuk menyimpan jenazah ini, untuk mengkafankan mereka? Saya tanya, tidakkah mereka orang Islam? Ya, mereka orang Islam. Kalau dikumpulkan lagi mudarat lepas pada ini. Datang penyakit-penyakit yang lain pula. Dia sebut demikian. Lalu dipilih untuk dibakar dalam timbunan sampah itu. Bakar. Saya tanya, apa yang berlaku di tepi pantai ini? Dia jawab, di sini Bapak Ustaz, di sini apabila dilakukan pula yang disebut dengan paluan nomon, festival untuk dilakukan festival ini. Saya tanya, festival apa yang kamu lakukan? Sembah pantai, puja pantai yang dilakukan oleh wali kota, ketua negeri kawasan tersebut, ketua menteri dia ni yang buat demikian. Dia sebut di kawasan ini ada seorang imam tersebut, dia bagi tahu kepada saya. Dia kata sebelum daripada ini memang dibuat untuk sembah makan pada pantai, tapi dah lama dah berakhir. Tahun 1939 dahulu. 1939 sekarang dihidupkan kembali. Tahun 2016 bila wali kota dia datang, wali kota dia kata apa dia? Ketua menteri dia ni bagi tahu kita buat untuk jemput yang disebut dengan pelancong-pelancong. Alim ulama tegur, alim ulama kata jangan buat. Alim ulama sebut, kalau buat juga nanti datang bala daripada Allah. Tak ada siapa yang boleh selamat. Katanya alim ulama tegur. Wali kota dia jawab apa dia? Wali kota jawab, ulama-ulama tidak ada kuasa. Yang ada kuasa kita. Kita yang ada kuasa. Kan Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah, sinfan iza salahan nas wa iza fasadan nas ala wahyal ulama wal umara. Rasulullah sebut dua kelompok. Kalau baiknya dua kelompok ini, maka baiklah manusia itu. Kalau buruk dua kelompok ini, maka buruklah manusia itu. Apa dia? Yang pertama ulama, yang kedua umara. Rasulullah dah sebut dah. Bila mereka buat juga tahun 2016, katanya imam masjid tersebut dia sebut, dia kata bila buat juga alim ulama sebut jangan buat, mereka buat, Allah turunkan hujan lebat. Malam tersebut turun hujan lebat menegur mereka. Tapi mereka tetap buat tahun 2017 mereka buat. Alim ulama tegur lagi, jangan buat. Ada universiti Islam tepi pantai tersebut. Ada yang disebut dengan masjid di tepi tempat yang mereka nak berfestival tersebut. Nak buat macam mana? Mereka buat juga. Bila buat, wali kota dia kata ulama tak ada kuasa. Kuasa berada pada kita. Bila sebut saja demikian, dia buat juga. Bila buat juga dalam keadaan demikian, malam itu Allah jadikan hujan lebat dan ribut petir. Kali yang kedua, tahun 2018 sekarang yang kita masih berada ni, mereka buat lagi.
mereka masuk dalam kalender cuti-cuti Indonesia untuk dipanggil Menteri Pelancongan datang rasmi. Setengah jam je. Sepatutnya pukul 8 malam, pada malam pukul 7:30 malam mereka nak rasmi. Peristiwa yang disebut dengan paluan pneumonia saat mana maghrib sebelum tahun 2018, alim ulama tegur jangan buat, mereka buat juga. Lepas Jumaat pukul 2 petang Allah mula gempa kali yang pertama. Gempa kali yang pertama, gempa kali yang pertama tak jadi masalah lagi, mereka buat terti lagi. Gempa kali yang kedua pukul 4 petang, gempa kecil je, pukul 4 petang mereka degil juga. Pukul 6 petang betul-betul waktu maghrib, betul-betul pada waktu maghrib, azan maghrib, Allahu Akbar, kum terus, kum terus. Kum tu masjid dalam laut tu, masjid terapung tu di pulau Telesi tu runtuh, rup turun ke bawah, sama lantai dengan air laut, sama lantai dengan air laut surut waktu tersebut. Kemudian Tok Imam lagi dulu, Tok Imam lagi, Tok Bilal tunggu, Tok Bilal ni, Bilal yang cerita ni, Bilal sebut. Lepas tu saya perhati dalam kes ni, siapa kalau kita dipilih nak jadi Tok Bilal ke Tok Imam, baik jadi Tok Bilal. Selamat jadi Tok Bilal. 2-3 buah masjid saya pergi, 3 buah masjid Tok Imam mati dulu. Tok Bilal 3 buah masjid sama. Masjid ni pun Tok Bilal, dia kata semayang, kami semayang Ustaz, kami semayang 10 orang saja semayang. Maghrib itu 10 orang, selebihnya sedang dalam keadaan di tepi pantai menunggu dengar loceng tsunami tu, bunyi siren tsunami tu sekejap je, tong sekejap, kemudian mati kerana tidak ada apa-apa, tak ada tsunami katanya mereka. Relax, bertenang, tak ada tsunami. Lepas je maghrib tak sampai 15 minit mula air digelombangkan kat tengah-tengah. Air bukan gelombang dekat hujung dah, gelombang dekat tengah-tengah, dekat aja dengan pantai. Yang nampak ni siapa dia? Pilot naik kapal terbang. Pilot tu waktu mana dia nak take off tu, gempa tu yang lain ni semua turun, menara kawalan tu turun. Dia nak berlepas dah, pilot batik airline. Bila dia nak berlepas ada penumpang 127 orang. Ada seorang hamba Allah ni dia kata, kalau dia tak jaga juga kapal terbang terhempas. Nak betul-betul dah memang start dah nak terbang dah. Dalam keadaan nak terbang tersebut, tiba-tiba gempa, kong tu lari turun, 4 orang lari turun, tinggal seorang ni dia kata tak apa, dia tunggu juga. Dia tunggu tu kapal terbang naik, zup, sempat naik tu terbelah bumi. Kawalan tempat tersebut, tempat yang dinamakan dengan landasan kapal terbang terbelah. Landasan tu sempat naik tu, dia yang jaga seorang terjun daripada kawalan tu, tingkat 4 tu terjun jatuh mati tu. Seorang ni sini. Pilot ni pula naik itu dia sempat rakam. Dia nampak air tu naik. Waktu mana air tu naik, air tu mula Allah gerakkan selaju mana? Selaju 600 km sejam. Air tu laju sungguh. Laju kapal terbang, sama laju dengan kapal terbang, 600 km sejam. Dalam keadaan laju air tu setinggi mana? 5.6 meter naik. Air tu naik. Waktu mana air tu sampai dekat masjid terapung tu, dia boleh ngelak masjid. Air ni mengelak daripada masjid tersebut. Belakang masjid tu yang disebut dengan jambatan yang tinggi, jambatan kemegahan mereka. Air tu mula mari sedup, mula tolak ni, ngelak sikit tu kena juga kat tepi tu, kemudian terus kena pada jambatan tu. Boom, jatuh terus jambatan. Jambatan tu terempah, jatuh. Kemudian Tok Bilal ni terpusing-pusing dalam air tu. Tok Bilal ni jawab, dia kata apa dia? Dia kata, dia sebut dalam doa dia kata, ya Allah, kalau kau matikan aku juga dalam air ni, matikanlah aku dekat dengan masjid tu ya Allah. Allah pusing-pusing dia, air tu hantar balik dia ke masjid. Dan dia selamat, alhamdulillah. Dia luka dekat tengkuk tadi. Dia luka dekat tengkuk, mulut dia ni sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa Nabi disebut dalam Nabi dalam ikan ni sendiri, di saat mana dia terpusing-pusing, dipanggil dalam keadaan demikian, balik mula Allah selamatkan. Sama juga Bilal yang azan di Balarwa 3 hari duduk dalam tanah tu, 3 hari musim dalam tanah tu. Hari yang 3 dengar suara dia tu, orang tarik buka, dengar suara dia panggil ni, tarik balik dia daripada bawah, tarik dia keluar. Bila dia keluar,
jubah dia ni warna putih ni masih putih lagi. Dia sujud pada Allah, dia menangis. Alhamdulillah, aku kembali hidup, dia sebut. Aku kembali hidup. Orang tanya dia, amalan apa yang kamu buat dalam tanah ni selama 3 hari ni? Kamu buat apa dia? Dia kata, mula aku tak berhenti sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu nazalim. Yang lain tu saya tak dengar cerita yang boleh sama. Walaupun dengar suara sayup-sayup ni, ada satu keluarga tu dengan anak-anak dia kat bawah ni, mak kat atas. Mak ni panggil, bapak ada ke? Dia jawab ada. Panggil anak ni, panggil, lama-lama sayup, tak dengar ada suara. Hari yang saya sampai itu masih lagi mereka sebut ada hidup lagi kat bawah, tapi tak ada jentera. Tapi yang ni, dia Palu tu, bila air tsunami tu mula Allah rodok kawasan tersebut, naik sampai ke daratan. Dia panggil pantai tu, pantai dia tu landai je, landai cantik je pantai dia. Kalau kita tengok sebelah daripada ni cantik sangat air dia tersebut. Kemudian Allah gempuh, air tersebut gempuh saja jadi teluk kawasan tersebut. Jadi teluk, tak ada dah cantik. Kemudian pokok-pokok pun dah ada laut. Bila saya tanya, dalam keadaan begitu tu, dia kata lebih kurang 3,000 lebih yang meninggal dunia. Itu tak apa lagi, itu tak mengapa lagi. Tapi tempat yang ketiga, pergi satu lagi, Pitobo dipanggil, kawasan Pitobo. Pergi sampai di kawasan Pitobo ni, sampai situ tengok jauh jarak, sama je tanah. Kita tanya, dosa benar apa yang berlaku di sini? Dia kata, yang berlaku di sini kedengaran azan, Pak Ustaz. Dengar je azan, Allahu Akbar, qum tu, tanahnya bergerak. Bergerak tanah tersebut. Kemudian tanah bergerak, tiba-tiba rumah-rumah ni tenggelam dalam tanah. Luk masuk dalam tanah ni sedalam 7 meter sampai 10 meter ke dalam tanah. Masuk. Ada rumah yang tak tenggelam. Rumah yang tak tenggelam ni, yang tak tenggelam ni, ada sebuah rumah ni, perempuan. Dia cerita, dia kata, saya nampak kawan jiran-jiran saya semua ni mengait-ngait, cuba naik ke atas, nak selamatkan diri. Dalam keadaan mereka cuba nak naik, tiba-tiba datang lumpur datang, kemudian menutup semua rumah-rumah mereka ini menjadi sama tanah-tanah tersebut. Sekejap je Allah jadikan. Allah tutup tu. Padahal tenggelam ni nampak terbuka ke atas ni. Bila terbuka ke atas, mereka cuba naik ni, Allah tutup geruk jadi sama. Sejauh mana? Sejauh 3 km. 3 km ni jarak padang terkukur. Kemudian bila keesokan hari, tanah tu kita ambil, tanah tu kita bangun tanah tu lumpur, di mana air laut bercampur dengan air tanah. Tapi tempat tersebut tak ada laut pun, jauh 45 minit nak pergi ke pantai laut. Air laut yang bangun air belerang tu, kemudian bangun campur dengan air laut tersebut, bangun payah. Tapi yang herannya, esok tu atas tanah tu penuh dengan pokok-pokok jagung. Pokok jagung yang hidup, yang tegak dengan pokok-pokok kelapa, seolah-olah tak pernah orang hidup kawasan tersebut. Allah jadikan sebegitu rupa, sekelip mata saja Allah jadikan. Bila saya tanya, dosa apa yang dibuat di kawasan? Dia jawab, kawasan ni Bapak Ustaz, biasa je dipanggil Las Vegas. Kawasan ni berjudi, berzina, minum arak, biasa saja disebut. Tak ada siapa yang tegur. Sudah ditegur, tapi mereka tetap begitu juga. Yang samak ni masuk dalam kemah, dibuat kemah. Dalam kemah tu berjudi pula dia. Nak sebutnya yang degil-degil lah, yang hidup. Cuma yang terbaru ni, anda dengar dapat maklumatnya, di mana jadi wali kota ni mengarahkan mulai daripada sekarang ni, dia keluar arahan, tak ada lagi waktu maghrib, ditutup semua kedai-kedai. Mula disebut sambutan tahun baru ni, tidak ada lagi upacara yang disebut dengan menari joget, semua mesti berzikir pada Allah SWT. Ini kesan Allah nak tunjukkan demikian. Nak ajar apa dia? Nak suruh kita ni sedang. Sama juga yang berlaku. Bila kamu tak dengar, Allah ajar, Allah tegur. Tegur ni yang berlaku yang disebut dengan Banten ini, di Selat Sunda ini sendiri. Bila anak sebut, anak tegur, bagi tahu, bayangkan macam mana keadaan ini kalau sekiranya berlaku tengah-tengah. Yang berlaku ni pula bukan gempa. Yang terbaru ni bukan gempa. Yang Allah jadikan daripada mana? Daripada Krakatau,
daripada gunung Krakatau yang disimbah dengan lawa itu jatuh dalam laut. Bila jatuh dalam laut, lawa tersebut air ni bergelombang. Air bergelombang sama laju juga 600 km sejam juga. 7 betul-betul kawasan yang disebut mereka sedang joget dan menari tadi. Allah tuju kawasan tersebut. Bila tuju dalam keadaan yang berlaku ni, mati pentah tu runtuh tengah keadaan yang sedemikian rupa. Dengan tujuan apa kita sebut? Jangan berani buat benda yang dilarang oleh Allah. Tiba-tiba bila kita sebut begitu, marah sebahagian di kalangan anak-anak muda ni yang tak faham ni. Dia kata ustaz jatuh hukum pada mereka. Kita bukan jatuh hukum, kita nak ingatkan pada orang yang hidup. Orang yang hidup ni tolong jangan buat benda-benda yang demikian. Manakala yang mati dia bawa dengan amalan-amalan dia. Manakala kita yang hidup, kita sedang buat amalan. Kita sedang buat amalan. Jangan buat benda yang boleh menyebabkan kemarahan dan kemurkaan Allah. Bila kita buat benda yang dilarang oleh Allah, kalau untuk diri, Allah tegur. Allah tegur. Cara Allah tegur macam mana? Allah kenakan kita penyakit. Allah kenakan kita dengan ujian-ujian. Allah tegur ni untuk diri. Kita jangan ingat bila Allah jadikan kita uban, ini tanda sekadar untuk kita nak berusia dalam hidup kita. Tak, Allah sedang tegur kita. Bila beruban, Allah tegur saat kita semakin dekat dengan Allah. Nak suruh kita betul dalam hidup. Bila kita ada penyakit ni untuk diri, untuk keluarga, Allah tegur juga. Dalam keluarga, untuk masyarakat, Allah tegur juga. Allah tegur ni dengan tujuan apa dia? Supaya kamu jangan termasuk di kalangan mereka yang dimusnahkan di saat mana alam mula berbicara, tiba-tiba kamu musnah di saat tersebut. Bila kamu musnah dalam keadaan itu, nescaya kamu akan dibangkitkan berdasar pada keadaan kamu mati. Siapa yang mati di saat mana dia sedang buat benda yang dilarang oleh Allah, dia mati di saat mana dia dilarang oleh Allah. Dia akan bangkit sebagaimana keadaan yang dia sedang mati itu. Setiap orang mati ni, dia akan bangun dengan keadaan macam mana? Kalau jemaah sedang baca Quran, tiba-tiba mati, bangkit di akhirat macam kita sedang baca Al-Quran Karim. Bila kita mati, tengah beratur beli nombor ekor, kita bangkit di akhirat tengah beratur beli nombor ekor. Kita mati tengah joget, tengah joget, bom, mati, bangun di akhirat dengan keadaan yang sedang berlaku. Dan kita ni, dalam hidup kita ni, kalau kita mati tengah sujud, Allah akan bangkitkan kita tengah sujud. Dan di waktu itu kita akan bangga di hadapan Allah. Jangan kita mati di saat mana kita mati, tiba-tiba kita sedang berbuat dosa. Memilih untuk mati dengan baik ini penting, sehingga kan Allah ajar supaya kita sentiasa baca doa, Allahumma khtin ajalana bihusnil khatimah wala taqtin ajalana bisu'il khatimah. Kenapa Rasulullah ajar supaya kita baca doa ini? Ya Allah, matikanlah saya dengan husnul khatimah, jangan mati saya dalam keadaan su'ul khatimah. Jangan ya Allah, mati orang cek dalam poket, ada nombor ekor dalam poket. Mati buka dalam handphone dia penuh dengan bahan lucah. Mati saat mana dia mati, dia bawa dosa-dosa dia. Jangan di saat demikian, biar kita mati, orang berbaik sangka dengan kita. Oh, comelnya dia mati, cantiknya dia mati. Bila orang tanya mati macam mana, dia baru je buka puasa, kemudian dia sembahyang maghrib, siap bagi salam, dia menghadap di hadapan Allah SWT. Orang kata apa dia? Tempat dia syurga dah, tempat dia. Tengah jalan, tiba-tiba datang masjid, datang masjid, duduk dalam majlis ilmu, tiba-tiba sampai masa untuk meninggal dunia, menghadap depan Allah. Orang kata apa dia? Bagusnya, comelnya dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi bila kita sedang jalan nak pergi ke funfair misal contoh, tengah jalan nak pergi buat benda yang dilarang oleh Allah, tiba-tiba mati, agak-agak lagu mana orang akan sebut? Waktu mana orang yang hidup? Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah, setiap yang mati ni berdasar pada ana inda zanni abdi, aku berdasar pada sangkaan orang yang hidup. Orang yang hidup sangka dia macam mana, dan dia sangka pada Allah macam mana saat tersebut, maka di saat itulah aku akan bersama dengan dia. Dalam hidup kita ni, usahalah pada kita ni, biar kita membetulkan jalan hidup kita. Jangan kita tertarik
Jangan sampai peringkat kita buat benda yang dilarang oleh Allah. Dalam sejarah umat manusia, orang yang lawan perintah Allah tak pernah menang lawan Allah. Tak pernah menang. Hebat-hebat Qarun, mati juga Qarun dalam tanah itu. Hebat-hebat Fir'aun, walaupun dia rasa hebat dalam hidup dia, mati juga ditenggelam dalam air tersebut. Hebat-hebat Kamal Atatürk yang lawan Allah tu, tenggelam juga, mati juga dalam keadaan kepanasan itu. Demikianlah kita belajar dengan kematian-kematian mereka itu untuk menjadikan diri kita ni supaya Allah panggil kita dalam keadaan husnul khatimah di sisi Allah. Inilah mudah-mudahan Allah jadikan. Suatu saya sebut banyak kali dah, saya cukup bimbang yang berlaku di Indonesia ni, berlaku di tempat mereka tu. Kalau kita tak mengambil pengajaran, kalau kena pada tempat kita lebih dahsyat daripada kena pada mereka. Kita ni Allah tunggu je. Kalau Allah kenakan pada tempat kita, memang tak terkata nanti. Memang tak terkata. Lebih teruk daripada apa yang sedang berlaku di bumi Indonesia itu. Oleh demikian kita ni, bila begitu, kita ni pastikan diri kita ni, sebelum kita menghadap depan Allah, 3 perkara ni kita jaga. 3 perkara ni jemaah-jemaah sekalian jaga. Yang pertama, tolong jaga keyakinan dengan Islam. Jangan bolak-balik dengan Islam. Dengan Islam ni biar teguh semua. Dalam diri kita ni kuat. Aku gapo-gapo hidup mesti dengan Islam. Bila orang tanya, nak tak insurans? Kita tanya, insurans ni Islam ke tak Islam? Tanya demikian. Bila orang ajak kita makan, jom makan, kita tanya, makanan ni Islam suruh kita makan ke tak suruh? Bila orang ajak kita, jom kita politik, tanya, politik Islam ke politik kafir? Kena tanya dalam hidup kita. Bila orang ajak kita, jom kita buat simpanan dalam bank, kita kena tanya, simpanan ni cara Islam ke cara konvensional? Kena tanya pada diri kita. Kerana apa dia? Kalau tidak Islam, jangan terima. Keyakinan dalam hidup yang pertama. Yang kedua, tolong jaga ibadah. Tolong jaga ibadah. Kalau kita nak suruh husnul khatimah dalam hidup kita, jaga solat. Jangan tinggal solat. Jangan tinggal semayang ni walaupun 1 rakaat. Kena jaga sungguh-sungguh. Yang usia 60 tahun dah, jangan tinggal semayang berjemaah. Jangan tinggal semayang berjemaah. Semayang 5 waktu satu, semayang berjemaah. Kalau tak sempat juga, 2 waktu ni tolong jaga. Semayang subuh berjemaah dengan semayang isyak berjemaah. Kalau tak dan, yang lain tak sempat, Ustaz, tak dan Ustaz, orang lain sibuk lagi. 2 waktu ni kena jaga. Umur 60 tahun, jangan tinggal dah 2 waktu ni. Semayang subuh berjemaah, semayang isyak berjemaah. Sebab apa? Sebab Rasulullah sebut, dalam hadis Rasulullah sebut, kalau kamu nak tahu kamu ni orang mukmin ke munafik, kamu tengok semayang subuh berjemaah ke semayang subuh tidak berjemaah. Kalau mu tak boleh jaga salat subuh berjemaah, tanda mu ni seorang munafik dah. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu dapati suami ibu-ibu tak boleh mari semayang subuh berjemaah, ibu-ibu sedang memiliki suami yang munafik dah. Kita dah ada dah suami kita. Cuma malam ni jangan sebut lagi. Jangan balik malam ni sebut pada suami kita, bang, dengar tak tadi? Memang abang ni munafik bang. Jangan sebut lagi. Cuma malam ni senyap-senyap dulu. Kerja-kerja pagi esok gerak suami kita ni, kejut suami kita, bang subuh dah, kat dengan subuh. Kita mula kejut suami kita ni, bangun pergi semayang subuh, metah je 2 rakaat je, bukan 4 rakaat. Pergi semayang subuh, semayang di rumah pun 2 rakaat juga, semayang di masjid pun 2 rakaat juga. Jadi oleh demikian, baik semayang masjid pahala banyak sikit. Kita mula sebut demikian, guna bahasa-bahasa lemah lembut ni, pujuk suami kita ni. Sampai bila Ustaz? Orang perempuan tanya, sampai bila kena kejut orang suami kita ni? Kita jawab, sampai kita mati ataupun suami kita mati. Jangan berhenti. Pujuk suami kita ni, pujuk, bang, bangunlah pergi semayang subuh. Abang pergi kejut ni anak-anak ni, abang bangun, ajak bawa pergi sekali ke masjid. Suami kita ni payah nak bangun, tarik kain selimut, tutup kepala ni. Kita buka kain selimut selur-selur, bisik kat telinga dia, ma rabbuka itu. Bangun lalu tak ni. Nak sebutnya gerak, jangan malah, jangan putus asa. Kita ni sebut dalam dada kita, aku tak akan putus asa dalam menjaga keluarga aku ni daripada terhumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kejut molek, gerak molek je suami kita. Bangun. Abang pergi semayang subuh, molek bang. Doa pada keluarga kita. Jangan guna bahasa kasar-kasar, jangan. Kejut suami kita ni, bangun bang. Pergi semayang subuh berjemaah lagi.
Muka menapik je seorang-seorang. Sebut begitu, bangun pagi tu makan nampo tawa dulu. Kitanya biar dalam hidup kita ni pujuk-pujuk. Ini jaga yang kedua, jaga ibadah solat. Kalau boleh lagi, yang umur 60 tahun ke atas ni jangan tinggal mayat tahajud tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam bangun tahajud. Jangan tinggal dah. Umur 60 tahun dah. 60 tahun ni tak masuk pejabat dah. Tak masuk dah. Nak tunggu umur 93 tahun masuk pejabat balik dia. Lambat lagi nak masuk pejabat. Umur 60 tahun ni tak ada kerja lain dah dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni bangun tahajud. Bangun, kita kata ngantuk saat esok. Lepas pada subuh tu, lepas pada kita rehat sikit, rehat balik. Dia ada waktu kailulah kita. Nak suruh kita ni, dah kita kerja-kerja dah dalam hidup kita. Benda apa lagi kita kena buat dalam hidup kita? Jaga solat. Yang solat ni yang pertama. Yang kedua, baca Quran. Baca Quran, jangan malah baca Quran. Quran kena baca. Jangan sampai tak boleh baca. Siapa di kalangan kita tak boleh baca Quran, mari jumpa dengan AJK Masjid. Bagi tahu ada AJK Masjid, hamba tak boleh baca Quran. Tak boleh baca. Tiak ni tepi-tepi dinding, duduk tepi dinding. Tadah Quran tu tiak. Kita ni menangis tu. Nangis sekarang lebih jauh, lebih bernilai daripada kitanya nangis dalam kubur saya. Hamba sebut dah sebelum daripada ni. Orang kawasan ni jangan seorang pun tak boleh baca Quran. Kalau kalian tak boleh baca Quran, kalian pastikan umur kalian panjang-panjang dan tak mati-mati. Jangan bui mati. Jangan dah mati. Kalau mati, masuk dalam kubur, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas. Tak percaya cuba mati, tak percaya. Nak tahu lepas ke tak lepas. Masuk dalam kubur tak boleh baca Quran. Bila tak boleh baca Quran, nanya dia. Masuk dalam kubur mereka tanya terus. Quran boleh baca Quran? Tak boleh. Quran tak boleh baca. Quran tak boleh baca? Tak boleh. Kamu Quran tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp boleh ya. WhatsApp boleh baca. Kemudian Facebook boleh baca, Quran tak boleh baca. Kalau tak boleh baca, mari jumpa dengan AJK Masjid. Bagi tahu ada AJK Masjid, saya tak boleh baca Quran lah, tolong saya. Saya takut saya mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Rumah saya kawasan ni je. Rumah saya ni dekat je. Tolonglah bantu saya. Saya takut kalau saya masuk dalam kubur, saya tak boleh baca Quran. AJK Masjid tolong umum tiap-tiap hari Jumaat. Siapa yang dah boleh baca Quran, tolong daftar dengan masjid. Siapa yang boleh baca Quran, ajar yang tak boleh baca Quran. Ajar pada orang tak boleh baca Quran. Jumpakan mereka, ketemukan mereka, sedarakan mereka. Bagaikan Ansar dan juga Muhajirin. Ketemu, bagi tahu ada dia, ni nombor telefon orang ni tak boleh baca Quran. Tolong ajar. Dan orang yang boleh tak boleh baca Quran, ni nombor telefon sahabat kita yang boleh baca Quran. Minta tolong dengan dia untuk mengajar Quran. Ambil masa, hari-hari tertentu dan sebagainya. Tawar diri. Rasulullah sebut, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di kalangan kami siapa yang sibuk belajar Quran dan dia mengajar pada orang lain baca Quran. Ini orang terbaik di kalangan kita. Jumpa dengan AJK Masjid, bagi tahu pada AJK Masjid, saya tak boleh baca Quran. AJK pula jangan jawab pula, sebenarnya saya pun tak boleh baca juga. Jangan jawab begitu, buat malu company kita. Kalau kita tak boleh baca Quran, jangan jadi AJK Masjid. Jangan jadi AJK Masjid pada kita. Biar kita boleh baca Quran. Kerana ni asas dalam hidup. Baca Quran ni sebanyak mana kena baca tiap-tiap hari. Kalau kita tanya sebanyak mana ustaz kena baca, yang umur 60 tahun baca sebanyak 10 juzuk sehari. 10 juzuk sehari. Jangan berhenti, jangan kurang daripada 10 juzuk sehari. Biar 3 hari sekali khatam. 3 hari sekali khatam. Tu tanda dia dah bersedia menghadap depan Allah. Hidup kita ni baca. Boleh baca tak? Boleh. 1 juzuk sebelum subuh, 1 juzuk lepas subuh. 1 juzuk sebelum zuhur, 1 juzuk lepas zuhur. 1 juzuk. Dalam hidup ni baca je Quran. 5 waktu 10 juzuk. 5 waktu 10 juzuk. Kena 3 hari khatam sekali. 3 hari khatam sekali. Maknanya sebulan paling tidak 4 kali kita boleh khatam Al-Quran kan. Buatlah, ambil masa lain. Lepas 3 hari kita rehat kejap. Kemudian baca balik. Kemudian nak sebutnya, hidup kita ni begitu. Sebulan 4 kali khatam Al-Quran. Paling tidak. Kalau kita boleh buat demikian, tanda kita bersiap sungguh menghadap depan Allah. Kalau tak boleh baca juga, hafal Al-Quran.
Ambil sebut banyak kali dah. Antara surah yang paling penting untuk apa? 3 surah je biar ada dalam dada ni. 3 surah ni biar ada dalam dada kita. Surah yang pertama surah Al-Mulk. Surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Surah ni biar hafal dalam dada kita ni biar ada. Tak panjang pun, 30 ayat je. Habis hafal 30 ayat, sambung surah yang kedua. Surah kedua ni surah apa dia? Surah yang disebut dengan surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ni tak panjang, 110 ayat je. 110 ayat je, pendek je surah Al-Kahfi. Hafal. Apa pada diri kita? Orang kita ni malah ngapal ni. Orang kita ayat sama je. Mayang jak muda sampai tua ayat sama. Inna a'tayna inna anzalna. Kalau semayang dengan orang rumah tu sampai waladdallin amin tu, orang rumah boleh agak dah. Ni inna a'tayna, ni inna a'tayna. Kita pun baca inna a'tayna kal kausar. Orang rumah di belakang tu kata, kan dah kata ayat itulah dulu, kini dan selama-lamanya. Ayat sama je, malahnya kita nak mengapa. Biar banyak sikit mengapa. Jangan buat alasan tak nak mengapa. Orang tanya kenapa tak mengapa? Saya benak Ustaz. Benak, kenapa benak? Makan semut banyak lajak dulu. Bukan semut je, dengan kengga-kengga pun makan. Jangan buat alasan. Dah ingat dah surah Al-Kahfi? Ingat dah surah Al-Kahfi di dada kita dah. Surah Al-Kahfi. Hafal surah yang ketiga. Surah ketiga surah apa dia? Surah yang paling pendek dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah dia panggil. Tak panjang pun. Jangan buat terkejut. Pendek je. 286 ayat je. 286 ayat ni, kalau kita hafal satu hari satu ayat, kita hanya perlu 286 hari untuk kita nak ingat seluruh surah Al-Baqarah itu. Rasulullah sebut, siapa yang baca surah Al-Baqarah dalam rumah dia, syaitan tak berani masuk dalam rumah dia. Bayang kalau syaitan tak berani masuk dalam rumah, dia baca surah Al-Baqarah, dalam dada ada surah Al-Baqarah, ada berani syaitan nak masuk? Syaitan tak berani. Yang kedua ni Quran. Yang ketiga, dalam ibadah tolong jaga apa dia? Tolong banyak infak, sedekah. Jangan nyimpan, jangan menyimpan harta benda kita, jangan simpan. Harta benda ni jangan kita jadi penyimpan harta, jangan kita hidup ni simpan, lagi lama lagi simpan, lagi lama lagi simpan. Orang tanya simpan untuk apa? Simpan untuk hari tua Ustaz. Kita tanya balik, sekarang tak tua lagi ke? Baru nak tua dia jawab. Jangan simpan harta ni untuk hari tua. Simpan untuk ke syurga. Lagu mana cara nak simpan untuk ke syurga? Tukar terus nilaian harta pada nilaian pahala. Lala ni kita berebut di kalangan kita ni. Tanya masjid, saya diberitahu masjid ni nak pada 300,000. Nak 300,000 ni untuk nak tukar balik kapek kita ni. Nak tukar kapek, kemudian nak cat balik bangunan masjid. 300,000 ni, kalau seorang bagi RM1,000, seorang bagi RM1,000, seorang pakak-pakak bagi RM1,000, 300 orang cukup dah. Kita boleh 3,000 orang, 3,000 orang dapat RM1,000, 300,000 di kalangan kita. Dalam sekejap je kita dapat. Tapi oleh kerana kita duk simpan, tersimpan harta benda ni. Ramai mana orang kita disimpan, simpan harta, tahu-tahu dia mati. Akhirnya harta ni jadi milik siapa? Milik orang hidup. Dia sendiri kena jawab terhadap harta. Jadi masalah besar di Malaysia kita ni, lebih kurang 70 bilion harta orang Islam tak boleh diagihkan lagi. Tak boleh nak dibagi. Kenapa tak boleh bagi? Kerana masalah berebut harta saka. Berebut harta ni. Kita jangan ingat bila kita mati, anak-anak kita ni tak berebut. Anak-anak kita ni kadang-kadang nampak dia ngaji agama, tapi lepas pada kita mati, tengok harta, kelip-kelip lalu mata dia. Kadang-kadang dia tak nak berebut, tapi isteri dia, suami dia duk alak ni, ramah lajak orang yang duk hasut dia ni. Bila banyak sangat yang hasut, tengok pula harta ni bernilai pula, berebut. Ramai mana orang berebut? Lepas pada dia tak ada, anak dia jadi rosak, jadi punah dalam hidup. Demikian juga dalam diri kita. Jangan simpan. Dalam hidup ni Rasulullah pesan terus, nak tidur malam tulis wasiat, tak bawa bantal. Rasulullah ajar demikian. Dalam satu nak sebut ni, sekarang ni orang tak tulis dah gitu. Orang jumpa dengan lawyer, tulis, siapkan semua harta-harta kita ni. Kita kata tak ada Ustaz,
Hak tak ada tu lah orang berebut. Yang ada lagi berebut. Yang tak ada ni, kita kata harta ni rumah je ustaz. Rumah ni lah orang berebut nanti. Yang kita rasa tak ada tu, hak tu lah yang dia berebut. Manakala kita kata harta saya ni banyak, lagi berebut. Lagi berebut di kalangan anak-anak kita. Ramah lajuk mata-mata yang nak terekam. Yang kita ni kena jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang menyebabkan kita kata jangan kita lepas peluang. Ada harta terus kita bagi dan bagi. Yang kedua, yang ketiga dan yang akhir sekali, tolong jaga akhlak. Siapa nak suruh husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, kena jaga akhlak. Akhlak apa dia? Ni mari berebut di masjid ni. Duduk di masjid. Belajar taubat. Sentiasa taubat terhadap dosa. Jangan jauh dengan masjid. Jangan jauh dengan alim ulama. Duduk dengan alim ulama. Jaga akhlak. Jaga mulut. Mulut ni jangan sibuk tanya siapa juara Gegar Waganza. Jangan sibuk tanya. Jangan sibuk tanya kenapa Malaysia kalah dengan Vietnam. Jangan sibuk tanya. Jangan sibuk tanya kenapa MU kalah dengan Liverpool. Jangan sibuk tanya. Jangan tanya soalan tu. Tanya anak-anak kita ni, kalau abah meninggal dunia, kamu nak ke bumi jenazah abah mana? Kalau abah meninggal dunia, siapa nak mandi mayat abah? Kalau abah meninggal dunia, Umi meninggal dunia, siapa yang nak duduk atas kubur Umi? Malam pertama Umi di atas kubur. Malam pertama Umi di barzakh. Malam kedua, siapa nak duduk atas barzakh? Di atas kubur nanti. Malam ketiga, anak mana yang nak duduk atas kubur nanti? Anak-anak kita tanya, malam ni, malam tak sanggup. Kalau siang sanggup sikit. Malam ni, tak boleh. Malam hantu maklimah balik ke rumah. Malam takut. Malam ini nak sebutnya lagu mana jauhnya anak-anak kita dengan persiapan kita menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan bila Allah jadikan kita ni, kesempatan kita yang ada ni, kita ni sentiasa bersiap sepanjang masa. Siap sepanjang masa dalam hidup kita ni, supaya jangan Allah tegur. Bila Allah tegur, mati terus. Allah di waktu itu menyesal, tak mudahlah kita. Biar kita bersiap awal-awal ni, mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah. Allah bagi tanda-tanda untuk dipanggil oleh Allah, yang menyebabkan kita bersiap untuk menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih di atas kesempatan ini. Sejam setengah dah saya bercakap ni. Saya tengok tuan-tuan dah betul tulang belakang 7 kali dah saya tengok. Jadi kita berhenti cakap ni lah. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan dalam pertemuan kita malam yang baik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat kami mendatangi rumah kamu tadi ya Allah, kami datang dengan dosa-dosa yang banyak ya Allah. Kami tadahkan tangan ini ya Allah, mengharapkan keampunan dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah. Ya Allah, saat kami menadah tangan ini ya Allah, sesama kami ini ada yang sedang disakiti dengan penyakit-penyakit yang berpanjangan ya Allah. Jadikanlah dengan tadahan doa ini ya Allah penyembuh kepada penyakit yang dideritai di kalangan kami ini ya Allah. Ya Allah, saat mana kami menadah tangan ini ya Allah, ada di kalangan kami sedang dililit hutang piutang yang banyak ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, agar kamu jadikanlah hati-hati kami dan kemudahan hidup kami untuk menyelesaikan segala hutang piutang itu ya Allah, sebelum daripada mata kami ditutup dan dipejamkan di sisi kamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat kami menadah tangan ini ya Allah, ada di kalangan kami hati-hati yang keras ya Allah. Lembutkanlah hati-hati kami ini ya Allah. Senangkanlah kami sujud pada kamu ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba kamu yang saleh ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anak-anak kami akan meneruskan pengajian di tahun baru nanti ya Allah. Kamu jadikanlah anak-anak kami ini anak-anak yang saleh ya Allah. Kamu jadikanlah keturunan kami keturunan yang terbaik ya Allah. Kamu jauhkanlah keturunan kami dikhianati dan sentiasa difitnah dengan fitnah-fitnah yang buruk ya Allah, di dunia maupun di kubur nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami mengadu kepada kamu ya Allah. Betapa lemahnya dalam perjalanan hidup kami mengharungi ujian-ujian ini ya Allah. Kecuali kamu tabahkanlah hati kami ini ya Allah. Kamu jadikanlah kami di kalangan hamba kamu yang saleh ya Allah.
Izinkan kami mengadu pada kamu ya Allah. Betapa lesunya tulang temulang kami ini ya Allah, untuk sujud kepada kamu ya Allah. Jadikanlah di malam yang baik ini kekuatan untuk kami sujud dan sujud kepada kamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti ya Allah. Tatkala mana terbujur kaku jenazah kami nanti ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami ya Allah. Saat mana mula dimandikan jenazah kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merinjih badan kami itu ya Allah. Saat mana kami mula dikafankan nanti ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami ya Allah, lebih putih daripada kain kafan dan kapas yang membalut jasad kami itu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh ya Allah, yang akan mengimamkan salat jenazah kami nanti ya Allah. Mereka juga yang akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah. Mereka juga yang akan membawa kami ke liang lahat nanti ya Allah. Tatkala mana jenazah kami mula diturunkan ke barzah nanti ya Allah, kamu jadikanlah kubur kami di antara taman pada taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur kami di antara kawah pada kawah-kawah neraka ya Allah. Ya Allah, jadikanlah malam pertama kami di barzah nanti ya Allah malam yang terindah dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ketemukanlah kami di malam itu dengan arwah ayah kami ya Allah, arwah ibu kami ya Allah, arwah nenek kami dan arwah yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami di Illiyin ya Allah. Saat sebegini ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang dalam hidup kami ya Allah. Terlalu rindu kami kepada arwah ayah kami ya Allah. Kami merindui saat-saat kami tertidur di atas ribaannya dahulu ya Allah. Rindu saat mana kami tangannya menyuap ke bibir kami dahulu ya Allah. Rindu saat kami membaca ayat-ayat suci kamu di hadapannya dahulu ya Allah. Rindu saat kami mengaminkan doa arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu saat kami makan dan disuap ke bibir kami dahulu ya Allah. Rindu ya Allah saat mana kami berpimpingan tangan bersama dengan arwah ayah kami datang ke masjid ini dahulu ya Allah. Rindu ya Allah saat kami bersimpuh di dalam majlis ilmu bersama dengan arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu ya Allah saat-saat pengakhiran perjalanan hidup arwah ayah kami dahulu ya Allah, di hadapan mata kami dahulu ya Allah. Rindu ya Allah saat-saat kami bersama dengannya dahulu ya Allah. Kecuali tadahat doa ini ya Allah, kami harapkan agar kuburnya menjadi taman pada taman-taman syurga ya Allah. Kamu jadikanlah doa ini di antara doa-doa anak yang saleh ya Allah. Ketemukanlah kami di Illiyin nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah, khususnya dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Seketika dahulu ya Allah, kami mengakui kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami ya Allah. Kami pernah mengguriskan hati ibu kami ya Allah. Kami pernah melihat air mata ibu kami mengalir lesu di pipinya dahulu ya Allah. Kami tidak sengaja ya Allah. Kami tidak sengaja ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami ya Allah. Masih berbaki lagikah redha ibu kami untuk kami saat ini ya Allah? Masih berbaki lagikah redha ibu kami untuk kami saat ini ya Allah? Ya Allah, kerana dosa-dosa inikah ya Allah ia menyebabkan hati-hati kami menjadi keras ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah ya Allah ia menyebabkan hidup kami terlalu pulun terhadap dunia ini ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah ya Allah ia menyebabkan kami seringkali berpaling daripada azan yang didengari itu ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah ya Allah ia menyebabkan hati kami menjadi keras ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah ya Allah ia menyebabkan seringkali berantakan rumah tangga kami ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah ya Allah ia menyebabkan gelapnya hati kami ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah ya Allah ia menyebabkan hidup kami seringkali diuji dan diuji dalam hidup ini ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ya Allah, sekeji mana pun kami ya Allah, sejahat mana pun kami ya Allah, segunung mana pun dosa yang pernah kami lakukan ya Allah, sekotor mana dan sekeji mana pun kami ini ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Pada siapa lagi kami mampu mengadu doa ini ya Allah, kecuali kepada kamu lah ya Allah.
Ya Allah, saat kami menadah tangan ini ya Allah, umat Islam di bumi Malaysia ini ya Allah, berhadapan dengan ujian menjaga agama kamu ya Allah. Teguhkanlah agama ini ya Allah di bumi Malaysia ini ya Allah. Jadikanlah peluang untuk Islam memerintah di bumi ini ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah ya Tuhan kami, bantulah umat Islam di Uyghur itu ya Allah. Bantulah umat Islam di Rohingya itu ya Allah. Bantulah umat Islam di bumi Syria yang bergolak itu ya Allah. Bantulah umat Islam di bumi Palestin itu ya Allah. Jadikanlah kekuatan untuk kami ini ya Allah, untuk mengembalikan agama kamu di landasannya ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.